Ada di antara kita yang masih mencari-cari pembimbing rohani. Ada yang masih mencari siapa yang dapat memandu dia menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang dapat pimpin dia menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala ada liku-likunya, ada selok-beloknya yang perlu diketahui, dan dia perlu dibimbing kerana ia ada pedoman, dia perlu dipandu untuk berada di atas jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan kita berada di atas dunia yang penuh dengan ujian, penuh dengan pancaroba, dan yang datang kepada kita ada perkara-perkara yang hak dan ada perkara yang batil, ada perkara yang halal, ada perkara yang haram. Dan supaya kita terus berada di atas jalan yang lurus, kita perlukan pembimbing rohani, dan ramai di antara kita yang sedang mencari pembimbing rohaninya yang dapat pimpin hati dia, yang dapat pimpin jiwa dia, kalbu dia, rohani dia menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, bagaimana jika seseorang yang telah pun berusaha dan berhempas pulas untuk mencari pembimbing rohani tapi masih belum menemuinya, masih belum menjumpainya? Maka ulama mengatakan, bila kita perhatikan ayat Al-Quran dan kita perhatikan hadis, perkara yang paling penting yang seseorang boleh usahakan untuk dia memperbanyakkan amalan itu supaya ia dapat menjadi pembimbing kepadanya. Sebelum dia dapat jumpa pembimbing rohani yang hakiki, ada sesuatu yang dia boleh usahakan, iaitu amalan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu ulama tasawuf mengatakan bahawa selawat itu adalah syekh kepada orang yang masih belum berjumpa dengan syekh. Ini adalah pembimbing kepada orang yang masih belum memiliki pembimbing. Kerana apa? Kerana selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sekali selawat ke atas baginda, Allah berselawat ke atasnya 10 kali, seperti mana yang disebutkan di dalam hadis. Dan Al-Quran pula mengatakan, wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu berselawat ke atas Nabi Muhammad, kerana Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu taala menerangkan apakah faedah jika kamu mendapat selawat daripada Allah. Kalau kita selawat ke atas Nabi Muhammad, kita dapat 10 selawat daripada Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Ialah Allah yang berselawat ke atas kamu dan para malaikatnya, wahai manusia, untuk mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Ini bermakna dengan satu kali selawat daripada Allah kepada kita, Allah keluarkan diri kita, jiwa kita daripada kegelapan kepada cahaya. Dan itulah segalanya yang berada dalam perjalanan rohani. Kita ingin dapat bimbingan daripada pembimbing adalah supaya kita dapat keluar daripada kegelapan dan supaya kita berada di atas jalan cahaya, kita berada di dalam nur. Maka ianya dapat dipenuhi dengan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Kerana satu selawat ke atas Rasulullah, kita mendapat 10 selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna satu selawat ke atas baginda, Allah mengeluarkan kita daripada 10 kegelapan dan memancarkan 10 kali cahaya dalam jiwa kita. Dan cahaya itulah yang membimbing kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kepada di luar sana yang masih mencari pembimbing rohani dan masih belum berjumpa, teruskan mencari. Seorang yang benar-benar jujur dan mencari pembimbing rohani, Allah boleh datangkan hatta mengetuk pintu rumahnya sekalipun untuk membimbingnya. Tetapi masih belum berjumpa lagi, maka banyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberkatan selawat, insya-Allah Allah Taala akan sentiasa meletakkan kita di atas jalan yang hak, jalan yang lurus, jalan yang benar. Dengan banyak berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menghindarkan kita daripada jalan yang menyimpang, daripada jalan kesesatan, dan sentiasa berada di atas hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.